أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-206, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, min ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu anil qiyami bihuquqil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah yang ditulis di sini dikatakan. Ini tulisan yang mungkin ada sedikit kesilapan lah. Yang sebenarnya dengan makna iaitu ialah bersegera. Dikatakan itu sesuai dengan kalimah Arabnya itu bersegera dalam mengerjakan yang senang-senang. Jadi yang senang-senang di sini adalah dengan makna mengerjakan perkara-perkara yang bukan sesuatu yang diwajibkan, yakni yang disunatkan. Itu maksud yang nak disampaikan, iaitu setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah bersegera dalam mengerjakan perkara-perkara yang sunat, yakni bukan suatu kewajipan, tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Jadi kalam hikmat yang ke-25, 205 sebelum itu, Syekh Ibn Atha nak beritahu tentang sesuatu yang ada campur tangan hawa nafsu. Yang hawa nafsu yang buruk lah. Jadi, kalau kalam hikmat yang ke-205 tu, Syekh Ibn Atha memberi kita pedoman. Kalau kita berdepan dengan beberapa pilihan yang kita kurang pasti mana yang lebih baik untuk kita laksanakan. Sedangkan tidak ada dalil-dalil yang jelas dan terang menyebutnya. Jadi kita ni
Nak memilih yang mana? Sama ada nak buat atau tak nak buat. Sama ada nak buat hal ni ataupun hal ni. Pilihan yang berbagai. Dalam keadaan tidak ada dalil yang terang dan jelas. Baik, kaedah yang diberitahu, yang dianjurkan oleh Syekh di sini, pilihlah sesuatu yang kita rasa payah sikit. Beban, berat sikit. Antara pilihan-pilihan itu, mana yang kita terasa terbeban sikit. Malah berat, payah sikit. Sebab pedoman kasarnya, iaitu sesuatu yang mana berat pada kita tu, walibnya, itu ada alamat-alamat benda tu baik. Sebab apa? Sebab nafsu ni, kalau benda yang baik, ia berat sikit. Dia berat. Payah, dia berat. Itu memang tabi'i nafsu manusia. Tabi'i nafsu manusia ni, dia tak berapa cenderung kepada benda hak molek. Ini ukuran umum lah. Ukuran umum bagi jiwa manusia. Jadi, kalau kita berdepan dengan pilihan yang berbagai-bagai, ataupun sama ada ya ataupun tak, dan satu perkara tu, maka ukuran pedoman kita nak pakai, tengok mana hak yang kita rasa berat, payah sikit. Pilih hak tu. Sebab atas asas nafsu ni, kalau benda hak baik tu, memang ia rasa berat. Rasa payah. Itu pedoman yang diberi dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Perkara yang sudah jelas, dalilnya, itu dalil lah yang menjadi ukuran kita. Dalam memilih sesuatu itu, kalau ada dalil yang jelas dan terang, yang berdalil itulah keutamaan. Sekarang bendanya, dari segi dalilnya dah jelas. Maka ukurannya tengok mana kita rasa berat. Prinsip atas prinsip apa pedoman ini? Prinsip nafsu tu memang payah. Tak berpenuh benda-benda hak yang baik-baik. Jadi bila kita terberat, itu antara alamat lah, tanda benda tu lebih baik untuk kita pilih. Jadi dalam hikmat yang ke-205 ni berkait dengan nafsu manusia. Cuma dari segi kita nak buat pilihan. Kita nak buat pilihan dalam sesuatu perkara tu. Jadi asas kepada pedoman yang diberikan itu ada kaitan dengan nafsu. Adapun dalam hikmat yang ke-206 ini pula, Syekh Ibn Athar nak beritahu sebahagian daripada campur tangan nafsu yang ada dalam tindakan kita. Dalam tindakan kita, kita nak tahu ada tak campur tangan nafsu situ, tengok. Salah satu daripada sikap yang mana di sebalik sikap itu ada peranan, ada campur tangan hawa nafsu yang buruk, ialah sikap kita iaitu cenderung bersegera melakukan perkara tersunat, dalam masa yang sama mengabaikan perkara yang wajib. Yang sepatutnya macam mana? Iaitu kewajipan itu dilaksanakan, yang sunat itu memperkukuhkannya. Yang sunat itu memperkukuhkan. Tapi kewajipanlah yang menjadi asas. Jadi yang sunat ini menguatkan. Menguatkan, memperkukuhkan, menyempurnakan. Adapun yang nak diberitahu oleh Syekh di sini, iaitu satu sikap wajib tidak dilaksanakan. Diabaikan. Tapi yang tarafnya sesuatu yang sunat, dia cenderung untuk melaksanakannya. Dia bersegera melaksanakannya. Itu adalah sikap, itu adalah pedoman, petunjuk bahawa sikap kita itu silap. Bahawa ada bahagian nafsu yang buruk di sebalik sikap kita. Tapi sekiranya kita mengambil dua-dua, yang wajib itu kita laksanakan, dan kita perkuatkan dan sempurnakan yang sunat, itu lebih baik. Itu adalah lebih. Muhammad Ibnu Abi Al-Wirdi berkata, kebinasaan manusia terjadi dalam dua hal. Mengerjakan yang sunat dan mengabaikan yang wajib dan yang fardu. Jadi yang sunat itu dilakukan, tapi yang wajib itu ditinggalkan. Puasa sunat dibuat, puasa wajib tidak dibuat. Contohnya, puasa Ramadan tidak dibuat, tapi puasa yang sunat dilaksanakan. Cuma
kalau kita terapkan kaedah ini dalam praktis ilmu tarekat, ada sedikit kekeliruan pada setengah orang lah. Saya nak jelaskan secara isu secara khusus sikit. Tapi nak menerapkan kaedah ni, apakah termasuk dalam kaedah ni atau bagaimana? Baik. Ada tanggapan setengah orang berkait dengan orang-orang yang mempelajari ilmu tarekat. Bagi orang yang belajar lah. Lalu antara amalan-amalan yang dipraktiskan dan diberikan keutamaan dalam tarekat ini adalah mengekali zikrullah, zikir. Dengan tujuan untuk membuang sifat-sifat buruk, mazmumah di dalam hati itu dan menimbulkan sifat-sifat yang mahmudah. Tujuan untuk membuang ghaflah sehingga hati itu ingat dan hadir. Tujuannya supaya keyakinannya terhadap Allah menjadi bertambah kukuh, bertambah teguh. Itu tujuan utama mereka melaksanakan zikir. Tetapi, kekeliruan yang timbul, ini saya terangkan sih kerana berlaku kekeliruan. Setengah orang, dia menerapkan ini pada perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Athar. Dia kata, ini termasuk benda yang dilarang di dalam kalam hikmah ini. Iaitu sunat diutamakan, wajib diabaikan. Iaitu pada setengah orang, dia pandang amalan bagi orang yang mengambil tarekat tadi sebagai amalan yang sunat. Zikir itu atas nama benda yang sunat. Ini yang saya nak terangkan. Bahawa itu adalah pandangan yang sangat keliru. Sangat keliru. Kenapa saya kata sangat keliru? Iaitu pandangan itu berasaskan kepada tidak memahami tahap ataupun taraf kedudukan zikir yang diamalkan oleh orang-orang yang mengambil tarekat. Bagi orang yang belajar ilmu tarekat lah. Baik, kenapa demikian? Seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang mengambil ilmu tarekat ni, yang mana sebahagian daripada amalan mereka itu adalah zikir, pada mereka, zikir itu adalah wajib. Pada mereka, zikir itu adalah wajib. Atas dasar apa zikir pada mereka itu menjadi wajib? Kerana mereka melihat itu adalah obat untuk merawat penyakit hati yang wajib disembuhkan. Maka dia termasuk dalam kaedah usul fiqh. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya, sesuatu kewajipan itu tidak sempurna, maka yang itu juga jadi wajib. Makan nasi, harum. Dalam sesetengah kadang boleh jadi sunat. Makan nasi. Tetapi, pada waktu seseorang menghadapi kematian, yang ada hanyalah nasi, wajib dimakan. Samalah kedudukan. Untuk menyelamatkan nyawa dia, pada waktu itu, sekiranya itu saja yang ada, yang itu sudah bertukar menjadi wajib. Samalah. Jadi, saya terangkan ini kerana timbul persepsi yang agak keliru ini. Yang pada saya berpunca kerana tidak memahami status kedudukan zikir dalam tarekat bagi orang yang ambil. Dinilainya sebagai amalan yang sunat. Jadi, kalaulah seseorang itu menganggapnya sunat, menilainya sunat, maka tak payahlah. Tapi, ini saya jelaskan bahawa orang-orang yang mengambil tarekat ni, itu adalah pada pandangan mereka itu suatu kewajipan. Atas pandangan mereka itu berpandangan, itu adalah obat, wasilah untuk membuang sifat mazmumah dalam hati. Yang membuang sifat mazmumah itu adalah satu kewajipan. Untuk membuang ghaflah, supaya hati hadir, hati khusyuk, itu juga satu kewajipan. Memperkuatkan iman, meneguhkan iman, membuang keraguan dan sebagainya, itu lebih wajib lagi. Dan tujuan zikir dalam tarekat tidak lain kecuali itu. Kecuali itu. Jadi, ternyata bahawa orang yang menilainya sebagai perkara yang sunat itu tidak memahami maksud sebenar orang yang mempelajari
Amalan tarekat yang mana zikir adalah sebahagian daripada amalan utama. Tidak memahami maksud itu. Itu saya nak jelaskan. Jadi, ada pun bagi orang yang mengamalkan amalan zikir yang bukan tujuan itu. Yang mengamalkan zikir bukan tujuan tadi itu. Semata-mata mengharapkan pahala. Maka pada waktu itu sunatlah. Jadi kalau dia mengutamakan yang itu, meningkatkan yang wajib, maka termasuklah apa yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah. Tengok, tujuan apa benda? Dia mengamalkan sesuatu. Jadi di sini saya, maaf saya sebut kerana kita dengar ada ulasan-ulasan yang seperti itu yang kita anggap itu ada sesuatu yang sangat keliru. Terserahlah kepada tuan-tuan nak pakai mana-mana. Kalau berasa benda itu sunat, utamakan yang lain. Tapi kalau kita rasa itu adalah suatu kewajipan untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib dan itu ada sesuatu manhajnya, suatu alatnya, maka laksanakan. Ini supaya jelas dan tidak keliru. Jadi kata Abu Muhammad Ibnu Abi Al-Wirdi, dia kata, kebinasaan manusia ni dalam dua perkara, iaitu dia buat benda sunnah dan meninggalkan yang wajib. Ini memang perkara yang merosakkan. Kerana prinsip asasnya adalah mendahulukan yang wajib dan mengkemudiankan yang dan dalam amal perbuatan hanya mementingkan bahagian lahir, yakni luar, dan mengabaikan bahagian hati. Yang kedua, kata Ibnu Abi Al-Wirdi ini, yang merosakkan manusia, iaitu dalam melaksanakan amalan, hanya aspek zahir saja yang diberikan tumpuan. Aspek batin, itu diabaikan. Itu juga termasuk perkara yang merosakkan. Hidup betul bahagian gerak zahir ni. Bacaan zahir, gerak zahir, bagus bahagian tu. Tapi bila mengabaikan bahagian gerak batin, inilah yang merosakkan, kata Ibnu Abi Al-Wirdi. Sepatutnya, bahagian zahir, bacaannya, gerakannya, dia betul menurut hukumnya. Tapi yang bahagian gerak batin manusia dengan hadinya, dengan khusyuknya dan sebagainya itu juga perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Mementingkan bahagian lahir, yakni aspek luaran, dan mengabaikan bahagian hati, yang niat dan keikhlasan beramal dan sebagainya lagi lah. Aspek ikhlas, aspek hadir, itu aspek batin semua. Jadi termasuk perkara yang merosakkan menurut beliau ini, bila seseorang itu hanya memberikan tumpuan kepada nak comel, nak memperelokkan aspek zahir saja. Tapi mengabaikan aspek batin. Al-Khawas berkata, terputusnya makhluk dari Allah kerana dua hal. Mengerjakan amal-amal sunat dan meninggalkan wajib. Demikian juga Al-Khawas, beliau ini kata mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pandangan, kenyataan yang sama dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abi Al-Wirdi tadi. Iaitu, kata beliau, bahawa manusia ni terputusnya makhluk daripada Allah, yakni dalam hubungan manusia dengan Allah ni jadi putus. Kita ni buat ibadah, tujuan utamanya adalah untuk berhubung dengan Allah. Itu tujuan utama ibadat. Kalau dalam sembahyang, aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepada aku, kata Allah. Itu yang kita rasa aneh bila ada orang mempertuakan khusyuk dengan makna khusyuk hati itu sunat. Itu aneh. Kerana tujuan utama dia tu. Dan dengan ayat itulah ahli tasawuf menghukumkan wajib khusyuk dalam ibadah.
Dengan arti wajib mengusahakan untuk khusyuk. Mengusahakan. Kalau tidak khusyuk juga, yang kalau tidak khusyuk juga tapi kita mengusahakannya, diberi kemaafan lah sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dikatakan tertanggung tu bila dia membiarkan dirinya berada dalam keadaan tidak khusyuk. Dia biar. Atau bukan saja biar, dia ikut tidak khusyuk tu. Biarkan ni maksudnya tak berusaha lah. Tidak berusaha nak mengkhusyukkan. Elok je. Itu pun sudah dikira sebagai buruk. Tapi yang lebih buruk, dia ikut error lagi tu. Takbir saja, memang jadi medan dia untuk mikir itu mikir ni. Dia guna lorong tu. Lorong tak sibuk tu. Lorong tak sibuk ni bila semayang tak sibuk lah. Dia guna lorong tu untuk selesai banyak masalah. Kalau dia lock saja, tak berusaha untuk mengkhusyukkan, itu pun sudah tidak baik. Jadi yang dikehendaki adalah berusaha cari jalan dengan kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh ulama, khususnya ulama tasawuf. Macam mana nak memperoleh khusyuk? Kalau belum memperolehi, itu cerita lain. Tapi kewajipan kita adalah berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha. Tapi pada waktu kita berusaha mencapainya tapi belum tercapai, tadilah termasuk dalam perkara yang diberi kemaafan. Jadi berkata Al-Khawas, terputusnya makhluk dari Allah ni, iaitu atas dua perkara, dua hal. Pertama sekali, mengerjakan amal-amal sunat dan meninggalkan yang wajib. Yang sunat dilaksanakan, kewajipan ditinggalkan. Satu. Dan yang kedua, memperbaiki lahirnya amal tetapi tidak memperhatikan keikhlasan beramal. Atau bahasa lain, dia memperelokkan aspek zahir amalan tapi mengabaikan aspek batinnya. Yang antara aspek batin itu ikhlas antaranya. Tapi bukan ikhlas saja. Banyak lagi lah rangkaian-rangkaiannya. Sedang Allah tetap tidak menerima perbuatan kecuali jika ikhlas. Maksudnya kalau yang amalan itu tidak ada keikhlasan, tertolak. Tapi kalau amalan itu tidak khusyuk, berkurang. Tertolak sebahagian. Yang ini bergantung kepada peratusan kekhusyukannya. Tapi disebabkan kerana tidak khusyuk itulah tertolak kalau itu disengajakan. Tidak diusahakan untuk diperbaiki. Dan tepat menurut tuntutan syariat sebagaimana firman Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Suratul Baqarah ayat 112. Aslama wajhahu lillah berarti ikhlas melulu kepada Allah, yakni ikhlas semata-mata kerana Allah. Melulu ni bahasa Indonesia. Bahasa kita, yakni ikhlas yang tulen, yang bersih, tidak dicampuri dengan yang lain. Wahwa muhsinun berarti tepat menurut tuntutan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini mencakupi dua perkara tu, iaitu pertama sekali memperelokkan aspek batin dan yang kedua memperelokkan aspek zahir. Memperelokkan aspek batin iaitu dengan keikhlasan, khusyuk dan sebagainya. Memperelokkan aspek zahir iaitu menurut aturan-aturan syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-206 ini nak menjelaskan kepada kita tentang sikap yang di sebaliknya ada campur tangan dan dorongan hawa nafsu. Kalau kita tengok dari aspek zahir, tak tengok dari aspek ni, kita nampak baiklah. Kita buat kebaikan. Kan baik. Sekalipun benda tu sunat. Tapi rupa-rupanya
Tasawuf mengajarkan kita supaya jangan tertipu hanya dengan kebaikan zahir saja. Kena perhatikan juga aspek-aspek lain. Maka salah satu daripada buruknya sesuatu yang aspek zahirnya nampak baik, aspek ni, iaitu yang sunat dibuat tapi yang wajib ditinggal. Tapi kalau kita tak tengok dari aspek ni, dia buat benda sunat kan baik kan? Apa tak baik pula? Molek kan tu? Jadi itu adalah perkara yang perlu kita fahami. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-207, qayyada ta'ati bi'ayanil awqati kay la yamna'aka anha wujudut taswifi wa wassa'al waqta 'alaika kay tabqa laka hissatul ikhtiyar. Allah sengaja mengikat amal taat itu dengan waktu yang tertentu untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya. Kerana kebiasaan kelalaian dan kemalasanmu. Yakni dengan erti, Allah Ta'ala telah mengikat sesuatu ketaatan itu dengan waktu-waktu tertentu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak hanyut dengan sikap lalai kita dan malah kita itu. Kalau tidak ditetapkan waktu, kita akan kewajipan-kewajipan itu akan terabai. Kerana kita ni ada perangai-perangai dak apa molek. Capu malah, capu lalai, akhir sekali tak terbuat. Jadi Allah Ta'ala dengan hikmahnya itu menetapkan amalan-amalan tertentu itu pada waktu-waktu tertentu. Maka hikmah yang dilihat dari segi tasawufnya untuk mengelak daripada manusia tidak melaksanakannya. Disebabkan kerana lalai, disebabkan kerana menangguh, disebabkan kerana malah dan macam-macam. Macam kalau kita buat tak kau buat tempoh masa. Tengok bila siap. Pas hari tak kau. Cuba aje. Tapi kalau kita kau buatlah dan tempoh ni, kita ada pedoman lalu dah. Kena beringat. Jadi tempoh masa yang diberikan itu ada peringatan untuk kita. Maka demikianlah Syekh Ibn Atha nak mengajar kepada kita, nak memahamkan kita. Kenapa kewajipan-kewajipan yang ditetapkan Allah itu ada masa dia. Kalau semayang ada waktunya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Ada waktu-waktu dia. Kerana ternyata di sebaliknya banyak hikmah. Antaranya yang dapat difahami oleh ahli makrifat, ahli hikmah, ahli tasawuf ialah untuk mengelak daripada manusia tidak melaksanakannya kerana kelalaian, kerana sikap menangguhnya dan sebagainya. Kalau kita disuruh semayang subuh, semayanglah. Tak khabar, subuh ke zuhur, tak khabar. Jadi memang ada mangan, kayak gila. Pakai bertahun-tahun dah buat. Tapi bila ditetapkan zuhur, waktunya banyak ni. Tempoh masa banyak. Jadi itu ternyata ada hikmahnya. Kerana kebiasaan kelalaian dan kemalasanmu yang suka menunda-nunda. Sikap menunda-nunda ni adalah sebahagian daripada kerenah-kerenah nafsu. Jadi kalau kita ada sikap menunda tu tanda bahawa nafsu kita ni masih berkerenah. Tanda bahawa jiwa kita menjadi lebih baik, sikap itu akan menjadi semakin berkurang. Semakin berkurang. Tanda. Tapi kalau berat benda tu, kayak berat. Maksudnya tebal. Tanda. Nafsu kita sangat berkerenah. Tanda nafsu lebih baik, dia kurang. Kau kurang, menangguh-menangguh ni. Semakin kurang. Itu tanda. Kita boleh ukur sikit. Kita belajar ilmu ni, kita nak tengok kita lah.
Kalau tebal sifat menangguh ni, alamak, nafsu kita banyak kena. Tapi kita rasa semakin berkurangan. Kalau dulu ada menangguh, kan ni rasa kurang sikit. Kalau dulu berat menangguh itu tu, berat menangguh. Ni nipis sikit, tak ada. Dia sedang mengalami peningkatan. Sedang meningkat dalam kebaikan. Tetapi Allah memperluas waktunya. Walaupun ditetapkan, tetapi Allah Ta'ala memperluas, yang ini memberi waktu tempoh masa. Zuhur, kalau subuh, ada masa dia. Sekalipun pendek sikit. Tapi ada tempoh masa dia. Jadi itu masuk Allah Ta'ala memperluaskan waktunya. Tidak. Waktunya itu tetap. Subuh, waktu tu je. Diberi ruang masa. Baik, apa tujuannya? Menurut pandangan tasawuf, supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih waktu yang lebih tepat atau ringan atau lebih khusyuk. Supaya kita ada pilihan. Baik. Kita balik contoh mudah lah. Tentang solat. Solat waktu. Tengok pada hadis, ini pedoman kasar. Dasarkan kepada beberapa yang diriwayatkan, dinyatakan tentang kelebihan solat di awal waktu. Semakin lewat, semakin berkurangan. Dengan tamsilan-tamsilan tertentu yang seperti yang kita dengar dalam banyak riwayat lah. Itu kaedah umum. Awal waktu, kalau binatang kau, binatang kasar. Habuah dia, binatang kasar. Binatang besar, mahal lah. Kedian sikit, binatang kecil. Maksudnya ganjarannya semakin berkurang. Baik, itu adalah kaedah asas. Dan ada keutamaan supaya mengerjakan pada waktu, di awal waktu. Tetapi, ada sudut pandangan yang lain yang perlu kita fahami juga. Itu sudut keutamaan. Tapi ada sudut lain di dalam sudut kesempurnaan. Sudut kesempurnaan. Jadi dua perkara ini perlu diimbangi. Ada sudut keutamaan, ada sudut kesempurnaan. Baik. Masuk waktu, tapi perut kita lapar. Dia pula jenis perut dari lapar. Apa kau semayang kau ia babah. Kebain juga mula teringat ke, dulu teringat makanan tu. Jadi tak jadi mana. Baik. Dari segi tertib masanya, awal waktu yang utama. Tapi dalam keadaan kita tu yang lebih sempurna, makan luar. Dia makan dulu. Yang ini bergantung kepada diri masing-masing. Bergantung kepada diri dan keadaan. Jadi ada kalanya, pada dasarnya adalah waktu afdalnya. Paling awal, paling afdal. Semakin kemudian lewat sikit, kurang afdal, semakin kurang. Tapi aspek kesempurnaan, tengok individu itu. Tengok keadaannya bagaimana. Dua perkara ni perlu diimbangi. Ada kalanya afdal, tapi kurang sempurna pada dia dalam keadaan tertentu. Jadi, itu adalah aspek-aspek yang perlu diberi nilai. Jadi, Allah memperluas waktunya supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih. Tujuannya apa? Sebab waktu tu panjang, supaya kita ni ada masa untuk pilih mana yang lebih baik untuk diri kita, mana yang lebih sesuai untuk diri kita, mana waktu yang lebih tepat untuk kita, atau ringan, mana yang lebih mudah untuk kita, atau lebih khusyuk, mana yang lebih khusyuk untuk kita. Jadi ini adalah aspek-aspek yang bergantung kepada pribadi masing-masing. Tapi landasan umum sama je lah. Paling afdal awal waktu.
Kalau bab solat lah. Tapi dipanjangkan, diluaskan waktu itu kerana nak meraihkan hal-hal lain yang itu bergantung menurut kepada individu masing-masing. Pukul 1, contohnya. Bagi orang yang mungkin waktu tu tengah dia sibuk tu, dia ambil anak lah itu. Tapi masa tu waktu subuh. Jadi, kemungkinan kalau dilaksanakan solat pada waktu tu, fikiran dia mungkin kucar. Terganggu. Kerana waktu itulah waktu yang banyak tugasan yang kena selesai masa. Maka dia ada pilihan lain, waktu yang dia lebih tenang, yang boleh mendatangkan lebih khusyuk untuk dirinya. Itulah maksudnya. Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita antara hikmahnya, antara seperti yang dapat dipahami sebahagiannya. Bukan segala-galanya, seperti yang dapat dipahami sebahagiannya oleh ulama-ulama ahli tasawuf, bahawa Allah Ta'ala memanjangkan waktu itu adalah untuk memberi pilihan kepada kita. Mana yang lebih baik, mana yang lebih ringan, mana yang lebih mendatangkan khusyuk dan sebagainya. Itu antara hikmahnya. Kalau sembahyang isyak, sebenarnya yang lebih utamanya dilewatkan. Tapi kalau kita laksanakan kampung kita, berat sikit lah. Tak ada mana orang mari sejik. Kalau ada kepelewat sikit. Jadi, tapi kalau secara individu, warga ke apa ke, diperlewatkan sikit itu adalah lebih baik. Tarawih di zaman awal Islam, lewat. Bukan tu lepas isyak. Lewat. Tapi disebabkan kerana hal-hal lain lalu dipedomankan oleh para sahabat dan sebagainya, zaman Sayyidina Umar dikumpulkan, ditetapkan jumlah waktunya, jumlah rakaatnya. Dan itu adalah ijtihad yang diterima. Sekalipun tidak berlaku di zaman Nabi. Nah, yang saya nak beritahunya bahawa kita hari ini dalam memahami tuntutan agama kita ini, biar ada asas dan prinsip yang kukuh lah. Jangan sampai berlaku disebabkan kerana berbeza pandangan dalam perkara-perkara yang semacam ini terjadi pertelingkahan, perbalahan, tuduh-menuduh, bid'ah dan sebagainya. Ini kita tak tahu. Saya nak kabar contoh tadi lah. Kerana ikut sunnah betul, sembahyang tarawih bukan di awal waktu. Bukan di awal waktu. Lewat. Dan tidak dihadkan je rakaat. Kerana ikut sunnah betul zaman Nabi. Tapi selepas zaman Nabi, diawalkan waktunya. Dijemaahkan pelaksanaannya. Ditetapkan jumlah rakaat. Kabarnya benda itu tidak berlaku di zaman Nabi. Tapi bukan berarti benda ini berlawan dengan sunnah. Kabar tu. Sebab apabila waktu itu tidak ditetapkan, nescaya manusia akan menunda-nunda. Kalau waktu itu tidak ditetapkan, kebarangkalian manusia ni akan menunda-nunda itu tinggi. Dia akan tunda, lepas tunda akhir kali tak terbuat. Yang akhirnya tidak sampai berbuat, akhir kali tak terbuat. Ditunda lah kayak gitu. Sebab tak ditetapkan. Dan diperluas waktu bagi orang-orang yang betul-betul masih sibuk. Bagi orang yang betul-betul masih sibuk. Sehingga ia berbuat setelah tenang. Sehingga dia senang sikit. Dia boleh buat lah. Tengah-tengah dia sibuk tu, tak apalah.
dan dapat mengerjakan dengan lebih sempurna. Dia dapat buat secara yang lebih sempurna. Jadi diluaskan waktunya itu, sehingga memberi ruang kepada kita untuk pilih waktu yang lebih sesuai dengan masing-masing. Kalau ditetapkan semestinya waktu tu, susah kita. Kerana keperluan manusia ini berbeza-beza. Keadaan manusia berbeza-beza. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-207, iaitu Syekh Ibn Atta' cuba nak memahamkan kita tentang syariat agama yang kita laksanakan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan amalan-amalan tertentu ada masa dia. Kemudian masa yang ditetapkan itu diberi keluasannya, dipanjangkan waktunya. Ternyata bahawa setiap apa yang diperintahkan Allah, yang ditetapkan Allah, pasti ada hikmah. Tapi apa hikmahnya? Maka di sini ulama tasawuf cuba memahamkan kita sebahagian daripada hikmah menurut apa yang difahamkan Allah kepada mereka ni. Menurut apa yang difahamkan Allah kepada ahli tasawuf. Iaitu tadilah, iaitu antara hikmah yang dapat dipahami daripada ketetapan itu adalah supaya manusia itu tidak sampai ke tahap tidak melaksanakan amalan yang diperintahkan disebabkan kerana sifat menangguhnya itu. Yang kedua, bila dipanjangkan waktunya itu supaya manusia ni ada pilihan untuk melaksanakan sesuatu kewajipan pada waktu yang lebih sesuai untuk dirinya. Dia ada pilihan yang banyak. Dia kerana sudah masuknya waktu insya, setakat ini dulu dan insya-Allah akan sambung pada waktu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا